Soalan 1. Raja berikut berkaitan dengan ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Ciri-ciri alam Melayu ialah raja, undang-undang, wilayah pengaruh dan X. Soalan berujuk kepada apakah X? Untuk pengetahuan murid-murid, soalan objektif ini adalah berbentuk aneka pilihan. Maka, pilihan jawapan ialah A. Rakyat, B. Kerajaan, C. Kedaulatan, D. Lambang kebesaran. Justru itu kita lihat apakah jawapannya. Terdapat 4 ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu, iaitu raja, undang-undang, wilayah pengaruh dan rakyat. Murid-murid, kerajaan alam Melayu ialah Funan, Champa, Kedatua, Gangga Negara, Sriwijaya, Angkor dan Majapahit. Sekiranya merujuk pada raja tersebut, ciri yang tertinggal ialah rakyat. Maka jawapan tepat ialah A. Rakyat. Jawapan B, C dan D tidak tepat kerana ianya merujuk negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Soalan 2. Raja berikut berkaitan dengan perubahan gelaran pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Perubahannya ialah raja kepada sultan. Soalannya ialah, mengapakah berlaku perubahan gelaran tersebut? Murid-murid sila lihat kata tugas mengapakah. Mengapakah di sini merujuk sebab atau faktor? Maka kita rujuk kepada pemilihan jawapan. Pemilihan jawapan pertama ialah A. Kedatangan agama Islam, B. Kemajuan pentadbiran kerajaan, C. Ketinggian kedudukan pemerintahan, D. Keistimewaan Sultan Melaka. Sekiranya kita merujuk pada soalan ini menghendaki pelajar mengetahui sebab berlaku perubahan gelaran, iaitu dari raja kepada sultan. Gelaran raja sebenarnya telah digunakan pakai semasa kemasukan pengaruh Hindu dan Buddha. Sementara perubahan gelaran kepada sultan berlaku selepas kedatangan Islam. Jadi jawapan yang tepat ialah A. Kedatangan agama Islam. Jawapan B, C dan D tidak berkaitan dengan kehendak soalan. Soalan 3. Ciri berikut berkaitan dengan Kesultanan Melayu Melaka. Cirinya ialah kedaulatan. Soalan, apakah kepentingan ciri tersebut terhadap Sultan Melaka? Pilihan jawapan ialah A. Menyekat campur tangan luar, B. menguatkuasakan undang-undang, C. meningkatkan sistem kewangan, D. mengawal rakyat dan wilayah. Mari kita lihat apakah jawapan yang tepat. Soalan ini merujuk kepentingan ciri kedaulatan terhadap Sultan Melaka. Kedaulatan bermaksud lambang kekuasaan tertinggi seseorang sultan. Kedaulatan ini merupakan hak mutlak sultan untuk mengawal rakyat dan wilayah. Jadi jawapan yang tepat ialah D. Mengawal rakyat dan wilayah. Jawapan A, B dan C tidak berkaitan. Soalan 4. Kerajaan dinasti Ming telah menghantar Laksmana Cheng Ho sebagai utusan bagi menjalinkan hubungan antara China dengan Melaka. Soalannya, apakah kepentingan hubungan tersebut terhadap Melaka? Mari kita lihat pilihan jawapan. A. Meluaskan wilayah, B. Mendapat pengiktirafan,
C. Mengukuhkan pentadbiran. D. Menyebarkan agama Islam. Okey, murid-murid, mari kita lihat jawapan yang tepat. Soalan menanyakan kepentingan terhadap Melaka hasil jalinan hubungan dengan kerajaan Cina. Jadi kita lihat kepentingan yang diperoleh ialah mendapat pengiktirafan dari kerajaan dinasti Ming, dan jawapan tambahan ialah dapat mengeratkan lagi hubungan antara Cina dan Melaka. Jadi jawapan yang tepat ialah B. Mendapat pengiktirafan. Sementara jawapan A, C dan D tidak tepat kerana jawapannya lebih merujuk jawapan kebat. Soalan 5. Maklumat berikut berkaitan wilayah pengaruh Kesultanan Melayu Melaka. Wilayah pengaruh tersebut ialah keseluruhan pantai timur Sumatera, keseluruhan semenanjung Tanah Melayu. Soalannya, bagaimanakah wilayah tersebut diperoleh? Bentuk soalan objektif ini adalah aneka pelengkap. Justru itu, terdapat 4 pilihan jawapan. Jawapan 1, penaklukan. Jawapan 2, perkahwinan. Jawapan 3, perdagangan. Jawapan 4, pertembungan. Mari kita lihat jawapan yang tepat. Soalan ini berkaitan cara KMM memperoleh wilayah pengaruh yang luas. Wilayah pengaruh ini diperoleh melalui penaklukan dan perkahwinan. Justru itu jawapan yang tepat ialah 1 dan 2, iaitu penaklukan perkahwinan. Walau bagaimanapun terdapat jawapan tambahan iaitu melalui naungan yang bermaksud wilayah yang menerima pertuanan KMM. Jawapan 3 tidak tepat iaitu perdagangan sebab ia lebih merujuk cara jalinan hubungan luar. Sementara jawapan 4 tidak berkaitan. Soalan 6. Raja berikut berkaitan dengan lambang kebesaran di Kesultanan Melayu Melaka. Lambang kebesaran tersebut merujuk Nobat, Regalia dan X. Soalannya ialah apakah X? Pilihan jawapannya ialah tepak sirih. B. Undang-undang. C. Hubungan luar. D. Cap moho. Okey, mari kita lihat jawapan manakah yang tepat. Soalan ini merujuk jenis lambang kebesaran di KMM selain Nobat dan Regalia. Lambang kebesaran merupakan identiti sesebuah kerajaan dan keistimewaan Sultan Melaka. Lambang kebesaran ini menjadi simbol kedaulatan yang memerintah. Justru itu, jawapan lain ialah Cap moho yang digunakan untuk mengesahkan arahan daripada Sultan. Justru itu, jawapan yang tepat ialah D. Cap moho. Jawapan A, B dan C tidak berkaitan. Soalan 7. Apakah peranan pembesar berikut terhadap pembangunan Kesultanan Melayu Melaka? Pembesar yang tersenarai ialah bentara, penghulu, orang kaya. Pilihan jawapan ialah A. Menjaga keamanan. B. Membantu pentadbiran. C. Mengurus perdagangan. D. Mengetuai pemerintahan. Mari kita lihat pilihan jawapan yang tepat. Jawapan pilihan ialah senarai pembesar di atas merujuk pembesar peringkat jajahan. Peranan utama pembesar tersebut ialah membantu dalam pentadbiran. Justru itu jawapan yang tepat ialah
B. Membantu pentadbiran. Sementara jawapan A, C dan D merujuk peranan pembesar peringkat pusat, iaitu yang dilaksanakan oleh pembesar berempat yang iaitu Laksmana, Bendahara dan Penghulu Bendahari serta Temenggung. Soalan 8. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sistem keselamatan yang kemas untuk menjaga keamanan di darat dan di laut. Soalannya, apakah pembesar yang bertanggungjawab memastikan keselamatan Melaka? Soalan objektif ini adalah aneka pelengkap. Justru itu terdapat 4 pilihan jawapan. 1. Bendahara. 2. Penghulu Bendahari. 3. Temenggung. 4. Laksmana. Mari kita lihat jawapan yang tepat. Soalan merujuk peranan pembesar di KMM yang bertanggungjawab memastikan keselamatan Melaka, sama ada di darat atau laut. Temenggung dilantik untuk menjaga keselamatan kota Melaka, iaitu di bahagian daratan. Sementara Laksmana bertindak sebagai Panglima Angkatan Laut Melaka. Jadi jawapan yang tepat ialah 3 dan 4, iaitu D. Sementara bendahara tidak tepat kerana peranan bendahara ialah menjalankan tugas sebagai ketua pentadbir. Sementara penghulu bendahari dilantik bagi mengurus perbendaharaan. Justru itu jawapan 1 dan 2 tidak berkaitan. Soalan 9. Sultan Melaka telah mengurniakan kawasan kepada pembesar berempat. Soalannya, apakah gelaran kawasan tersebut? Mari kita lihat pilihan jawapan. A. Kawasan jajahan. B. Kawasan kawalan. C. Kawasan anugerah. D. Kawasan pegangan. Murid-murid, mari kita lihat jawapan yang tepat. Soalan ini merujuk sistem pentadbiran KMM, iaitu kawasan yang dikurniakan Sultan Melaka kepada pembesar berempat, iaitu Bendahara, Penghulu Bendahari, Temenggung dan Laksmana. Kawasan yang diberi dikenali sebagai kawasan pegangan. Jadi jawapan yang tepat ialah D. Kawasan pegangan. Kawasan pegangan iaitu terdiri daripada sesuatu wilayah, sungai atau pulau. Jawapan A, B dan C tidak berkaitan dengan kehendak soalan. Soalan 10. Bagaimanakah Kesultanan Melayu Melaka memperoleh sumber pendapatan yang kukuh? Bentuk soalan objektif ini adalah aneka pelengkap. Terdapat 4 pilihan jawapan. 1. Kutipan zakat. 2. Rampasan perang. 3. Pembayaran ufti. 4. Urusan perdagangan. Murid-murid, mari kita lihat kata tugas bagaimanakah. Bagaimanakah di sini merujuk cara atau langkah Kesultanan Melayu Melaka memperoleh sumber pendapatan. Mari kita lihat jawapan yang tepat. Soalan menanyakan cara KMM memperoleh sumber pendapatan yang kukuh yang diperoleh daripada urusan perdagangan dan pembayaran ufti, iaitu diperoleh daripada wilayah naungan dan taklukan. Justru itu jawapan yang tepat ialah
3 dan 4, iaitu pembayaran ufti dan urusan perdagangan. Jawapannya D. Jawapan tambahan ialah daripada kutipan segala jenis cukai. Justru itu, jawapan 1 dan 2 tidak berkaitan. Soalan 11. Apakah tanggungjawab Shah Bandar dalam pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka? A. Menjadi pemangku sultan. B. Menjaga keselamatan kota. C. Mengetuai angkatan tentera. D. Mengutip cukai di pelabuhan. Mari kita lihat jawapan yang tepat. Soalan menanyakan tanggungjawab Pembesar Melaka iaitu Shah Bandar. Jawapan ialah Shah Bandar dipertanggungjawabkan untuk mengutip cukai di pelabuhan. Justru itu, jawapan yang tepat ialah D. Sementara jawapan A tidak tepat kerana ianya merujuk peranan bendahara. Sementara jawapan B merujuk peranan temegung. Dan soalan jawapan C merujuk peranan Laksmana. Soalan 12. Bagaimanakah Undang-Undang Bertulis Kesultanan Melayu Melaka digubal? Bagaimanakah merujuk cara atau langkah? Mari kita lihat pilihan jawapan. A. Berdasarkan titah perintah Sultan. B. Berasaskan syariah dan hukum adat. C. Berlandaskan cadangan Pembesar Melaka. D. Berpandukan perundangan Kerajaan Srivijaya. Mari kita lihat jawapan yang tepat. Soalan merujuk sistem perundangan KMM, iaitu cara Undang-Undang Bertulis KMM digubal. Undang-undang tersebut merujuk Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Untuk pengetahuan murid-murid, kedua-dua undang-undang tersebut adalah berasaskan syariah dan hukum adat. Justru itu, jawapan yang tepat ialah B. Berasaskan syariah dan hukum adat. Jawapan A, C dan D tidak berkaitan. Soalan 13. Maklumat berikut berkaitan dengan kandungan dalam Hukum Kanun Melaka, iaitu dalam pasal 4, hukuman dikenakan kepada sesiapa yang ingkar arahan Sultan. Soalannya, apakah hukuman tersebut? Mari kita lihat pilihan jawapan. A. Didenda. B. Dibunuh. C. Dipenjara. D. Dibuang daerah. Mari kita lihat jawapan yang tepat. Soalan ini merujuk sistem perundangan di KMM, iaitu Hukum Kanun Melaka. Soalan menanyakan hukuman yang dikenakan kepada sesiapa yang ingkar arahan Sultan berdasarkan perbuatan jenayah dalam pasal 4. Maka hukumannya ialah bunuh. Justru jawapan yang tepat ialah B. Dibunuh. Selain itu, hukuman bunuh juga dikenakan kepada sesiapa yang memalsukan titah Sultan. Justru itu, jawapan A, C dan D tidak berkaitan. Soalan 14. Pasangan manakah yang tepat tentang tugas Pembesar berempat di Kesultanan Melayu Melaka? Dalam soalan ini, murid-murid dikendaki memilih Pembesar berempat
yang bersama dengan peranan yang tepat. Mari kita lihat pilihan jawapan. A. Bendahara menguruskan perbendaharaan kerajaan. B. Laksmana menjadi pemangku sultan. C. Temenggung menjaga keselamatan kota Melaka. D. Penghulu bendahari menjadi Panglima Angkatan Laut Melaka. Mari kita lihat jawapan yang tepat. Soalan di atas menanyakan peranan atau tugas pembesar berempat, iaitu yang terdiri daripada pentadbiran peringkat pusat. Jawapan yang tepat ialah C, iaitu Temenggung. Kerana tugas Temenggung ialah menjaga keselamatan kota Melaka. Jawapan yang lain tidak tepat kerana bendahara ialah menjadi pemangku sultan. Laksmana menjadi Angkatan Laut Melaka. Penghulu bendahari ialah menguruskan perbendaharaan kerajaan. Soalan 15. Mengapakah undang-undang keluarga diberi perhatian dalam hukum kanun Melaka? Murid-murid, mari kita lihat kata tugas mengapakah. Mengapakah di sini merujuk sebab atau faktor. Okey, mari kita lihat pilihan jawapan. A. Mengukuhkan penyebaran agama Islam. B. Menjamin kelancaran sistem pentadbiran. C. Mengelakkan penindasan terhadap rakyat. D. Mewujudkan keharmonian dalam keluarga. Mari kita lihat jawapan yang tepat. Soalan ini berfokuskan kandungan hukum kanun Melaka iaitu kekeluargaan. Kehendak soalan ialah sebab undang-undang keluarga diberi perhatian oleh KMM, iaitu bertujuan mewujudkan keharmonian dalam keluarga. Justru itu, jawapan yang tepat ialah D, mewujudkan keharmonian dalam keluarga. Jawapan tambahan lain ialah menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh keluarga atau dalam perkahwinan. Justru itu, jawapan A, B dan C tidak berkaitan. Soalan 16. Antara yang berikut, manakah dilarang menjadi saksi dalam pernikahan dalam hukum kanun Melaka? Soalan objektif ini adalah aneka pelengkap. Terdapat 4 pilihan jawapan. 1. Wanita. 2. Hamba abdi. 3. Golongan agama. 4. Pembesar. Mari kita lihat jawapan yang tepat. Soalan ini merujuk isu kekeluargaan dalam hukum kanun Melaka. Kehendak soalan ialah pihak yang dilarang menjadi saksi dalam pernikahan mengikut pasal 16. Terdapat 2 yang dilarang iaitu wanita dan hamba abdi. Justru itu jawapan yang tepat ialah 1 dan 2, wanita hamba abdi. Jawapan tepat ialah A, 1 dan 2. Sementara jawapan 3 dan 4 tidak berkaitan. Soalan 17. Apakah persamaan sumbangan tokoh-tokoh berikut? Tokoh-tokoh tersebut ialah Nakhoda Diri, Nakhoda Jenal, Nakhoda Sahab. Mari kita lihat pilihan jawapan. A. Meluaskan kawasan wilayah. B. Memajukan ekonomi negeri. C. Menggubal undang-undang. D. Menjalin hubungan luar. Mari kita lihat jawapan yang tepat.
Soalan ini merujuk Undang-Undang Laut Melaka, iaitu persamaan sumbangan antara ketiga-tiga tokoh di atas. Sumbangan tokoh-tokoh tersebut ialah mengusahakan penggubalan Undang-Undang Laut Melaka. Justru itu, undang-undang ini kemudiannya diperkenankan oleh Sultan Mahmud Shah. Maka jawapan yang tepat ialah C, menggubal undang-undang. Jawapan A, B dan C tidak berkaitan. Soalan 18. Menurut pasal 5 dalam Undang-Undang Laut Melaka, seseorang yang berkelakuan jahat akan dikenakan hukuman. Soalannya, apakah hukuman tersebut? Mari kita lihat pilihan jawapan. A, dikenakan denda. B, dilucutkan kerayatan. C, dijatuhi hukuman mati. D, dibuang daerah. Mari kita lihat jawapan yang tepat. Soalan merujuk kandungan Undang-Undang Laut Melaka, iaitu jenayah. Dalam pasal 5, seseorang yang berkelakuan jahat dan membunuh orang di atas kapal, maka orang tersebut akan dijatuhi hukuman mati. Justru itu, jawapan yang tepat ialah C, dijatuhi hukuman mati. Maka jawapan A, B dan D tidak berkaitan. Soalan 19. Apakah konsep yang tepat berkaitan hubungan secara timbal balik antara pemerintah dan rakyat di Kesultanan Melayu Melaka? Mari kita lihat pilihan jawapan. A, tulah. B, kerah. C, daulat. D, wahdat. Okey, mari kita lihat jawapan yang tepat. Soalan ini merujuk hubung kait pemerintah dan rakyat sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Hubung kait ini kita kenalinya sebagai wahdat. Justru itu jawapan yang tepat ialah D. Contoh wahdat adalah antara sang sapurba dengan demang lebar daun. Jawapan A merujuk rakyat yang tidak berani mendahaka pada sultan. Jawapan B merujuk sumbangan tenaga kerja rakyat kepada sultan seperti membina istana. Sementara jawapan C merujuk lambang kekuasaan seseorang sultan. Justru itu, jawapan A, B dan C tidak boleh diterima. Soalan 20. Mengapakah rakyat tidak berani menderhaka kepada Sultan Melaka? Mari kita lihat kata tugas mengapakah. Kata tugas ini merujuk sebab atau faktor. Mari kita lihat pilihan jawapan. A, dijadikan sebagai hamba. B, dijatuhkan hukuman berat. C, ditimpa dengan kecelakaan. D, dianggap sebagai pengkhianat. Mari kita lihat jawapan yang tepat. Soalan ini merujuk taat setia rakyat kepada pemerintah iaitu Sultan Melaka. Rakyat akan sentiasa mematuhi segala arahan pemerintah dan tidak akan menderhaka. Keadaan ini berlaku kerana rakyat takut ditimpa tulah ataupun kecelakaan. Justru itu, jawapan yang tepat ialah C, ditimpa dengan kecelakaan. Maka jawapan A, B dan C tidak berkaitan. Soalan struktur. Soalan struktur terbahagi kepada dua bentuk soalan, iaitu A, struktur terbuka. Untuk menjawab struktur terbuka, murid-murid perlulah menggunakan ayat yang lengkap, tepat, elakkan ayat tergantung serta digalakkan menggunakan penanda wacana.
Sementara satu lagi bentuk soalan ialah struktur tertutup. Jawapan yang perlu ialah jawapan yang tepat dan jawab terus berdasarkan kehendak soalan. Murid-murid juga perlu rujuk markah yang diberi. Soalan 1. Raja berikut berkaitan dengan ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Terdapat 4 ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu, iaitu raja dan rakyat. Sementara 2 ciri lagi X dan Y. Soalan struktur ini dikenali sebagai soalan struktur tertutup. Maka murid dibenarkan menulis terus jawapan tanpa perlu menggunakan ayat yang lengkap. Mari kita lihat jawapan yang lengkap. X, undang-undang. Y, pengaruh wilayah. Jadi jawapannya undang-undang, wilayah pengaruh. Markah penuh ialah 2. Ceraian soalan B. Jelaskan kedua-dua ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu di soalan A. 4 markah. Kiranya murid-murid lihat tadi, soalannya menanyakan undang-undang dan wilayah pengaruh. Mari kita lihat jawapannya. Untuk undang-undang, 1. Menjamin kesejahteraan sesebuah kerajaan. 2. Dipakai di seluruh wilayah. 3. Menjadi rujukan pentadbiran. 4. Majapahit mengamalkan Undang-Undang Kutara Manava. Sementara jawapan bagi wilayah pengaruh ialah 5. Kawasan yang menerima atau memperakui pemerintahan seseorang raja. 6. Funan meliputi Sungai Mekong, Teluk Cham Ram, Myanmar dan Segenting Kera. 7. Diperoleh melalui penaklukan, naungan dan perkahwinan. Mari kita lihat cara menjawab. Soalan ini adalah soalan fakta. Jawapan ini iaitu jawapan murid mesti selari dengan jawapan A, iaitu X undang-undang dan Y wilayah pengaruh. Tidak dibenarkan terbalik, iaitu X merujuk wilayah pengaruh dan Y merujuk undang-undang. Bentuk soalan ialah soalan struktur terbuka. Maka murid perlu menulis ayat yang lengkap atau dikenali sebagai esei pendek. Murid-murid digalakkan beri jawapan lebih sedikit untuk menampung mana-mana jawapan yang salah di atas. Ini adalah jawapan yang lengkap. Murid-murid perlu menjawab dulu undang-undang. Murid-murid perlu menggunakan kepala ayat semula. Undang-undang dilaksana bagi menjamin kesejahteraan sesebuah kerajaan. Penada wacananya ialah selain itu. Selain itu, undang-undang tersebut dipakai di seluruh wilayah. Murid-murid digalakkan menggunakan penanda wacana seterusnya, iaitu malah. Malah menjadi rujukan dalam pentadbiran kerajaan. Jawapan lengkap bagi wilayah pengaruh. Murid-murid digalakkan menggunakan kepala ayat. Wilayah pengaruh merujuk kawasan yang menerima dan memperakui pemerintahan seseorang raja. Murid-murid boleh memberi contoh. Contohnya, Funan meliputi dari Sungai Mekong, Teluk Cham Ram, Myanmar dan Segenting Kera. Kawasan ini diperoleh melalui penaklukan, naungan dan perkahwinan. Jadi, dalam menulis jawapan, pelajar digalakkan jawab dahulu soalan dan mengguna penanda wacana. Jadi, jawapan yang diberi untuk markah ialah 1. Menjamin kesejahteraan. 2. Dipakai. 3. Pentadbiran kerajaan untuk undang-undang.
Jadi markah penuhnya ialah 2 maksimum. Sementara untuk wilayah pengaruh, menerima dan memperakui, 2 contoh iaitu funan, 3 iaitu mana-mana di bahagian penaklukan, naungan atau perkahwinan. Justru itu, jawapan penuh ialah undang-undang 2 markah, wilayah pengaruh 2 markah. Markah penuh ialah 4 markah. Ceraian soalan C. Beri cadangan anda untuk membina negara dan bangsa kita yang bersatu dan maju. Okey, untuk pengetahuan murid-murid, soalan ini adalah soalan kebat. Antara jawapan yang diberi ialah 1. Menghayati rukun negara. 2. Mengamalkan nilai-nilai murni. 3. Menguasai pelbagai kemahiran. 4. Berpengetahuan tinggi. 5. Mencuburi bidang baharu atau teknologi. 6. Rakyat berbilang kaum saling menghormati. 7. Mengamalkan sikap toleransi. 8. Keharmonian negara terjamin. 9. Mematuhi undang-undang negara. 10. Pemerintah mengambil berat terhadap kebajikan rakyat. Peruntukan markah yang diberi ialah 4 markah. Bentuk soalan adalah soalan terbuka. Justru itu, jawapan murid mesti ditulis dalam ayat yang lengkap atau dikenali sebagai esei pendek. Murid-murid digalakkan memberi jawapan lebih sedikit. Fokus soalan ini merujuk anda. Maka murid-murid perlu ubah kepada saya. Dan fokusnya merujuk negara dan bangsa kita. Murid-murid juga perlu ingat markah yang diberi ialah 4. Mari kita lihat jawapan yang lengkap. Untuk menjawab soalan ini, pelajar digalak menjawab dahulu soalan dan digalakkan mengguna penanda wacana. Cadangan saya untuk membina negara dan bangsa kita yang bersatu dan maju adalah menghayati rukun negara. Melaluinya, saya akan mengamalkan nilai-nilai murni. Selain itu, saya akan menguasai pelbagai kemahiran. Contohnya, kraf tangan dan teknologi. Kesannya, saya akan menjadi warga negara yang berpengetahuan tinggi. Sekiranya murid-murid melihat jawapan cikgu ada fakta, ada huraian, ada contoh, ada kesan. Kerana cikgu mengguna jawapan berbentuk holistik. Mari kita lihat pemakahannya. Pemakahan pertama cikgu beri pada menghayati rukun negara. Kedua, mengamalkan nilai-nilai murni. 3. Menguasai pelbagai kemahiran. 4. Kraf tangan atau teknologi. 5. Kesannya iaitu berpengetahuan tinggi. Murid-murid, jawapan markahnya ialah 4 maksimum. Untuk menjawab soalan esei, murid-murid perlu mematuhi format menulis. 1. Ayat yang lengkap. 2. Elakkan ayat tergantung. 3. Tidak boleh guna sistem point, jadual, kotak dan lain-lain. 4. Jawapan mesti dalam bentuk esei sahaja. 5. Murid-murid digalakkan menggunakan penada wacana. 6. Berperenggan. 7. Tulis nombor soalan dengan tepat. 8. Perlu rujuk markah yang diberi. Dan 9. Terdapat soalan fakta dan kebat. Soalan 1. Ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka telah menjadi panduan
pembentukan negara bangsa masa kini mengikut acuan sendiri. Ceraian soalan A, huraikan ciri-ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka. Markah 6. Soalan ini ialah berbentuk soalan fakta. Untuk menjawab soalan ini memerlukan huraian. Justru itu, murid-murid digalakkan memberi fakta, huraian dan contoh. Soalan ini menanyakan ciri-ciri negara bangsa KMM yang daripada 6 ciri. Untuk menjawab soalan ini, murid boleh menjawab semua ciri-ciri atau mana-mana ciri yang mesti ada fakta dan huraian. Sebaik-baiknya, murid-murid digalakkan jawapannya lebih daripada 3 ciri. Mari kita lihat jawapan yang diberi. 1. Kerajaan. Huraiannya, muncul disebabkan adanya raja. Raja merupakan pemerintah tertinggi dan dibantu oleh pembesar. Pemerintahan beraja diperkukuhkan dengan sistem pembesar 4 lipatan. 2. Rakyat. Huraiannya, menumpahkan taat setia kepada Sultan Melaka. Rakyat mematuhi undang-undang. Rakyat Melaka terdiri daripada orang Melayu dan orang Laut. 3. Kedaulatan. Lambang kekuasaan tertinggi seseorang sultan. Diakui oleh kerajaan lain. Bebas daripada campur tangan asing. 4. Wilayah pengaruh. Merujuk kawasan pemerintahan raja yang diterima dan diakui oleh rakyat. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai wilayah pengaruh yang luas, merangkumi keseluruhan semenanjung Tanah Melayu dan pantai timur Sumatera. Wilayah pengaruh ini diperoleh melalui penaklukan, naungan dan perkahwinan. 5. Undang-undang. Terdapat 2 undang-undang bertulis pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. 6. Lambang kebesaran. Merupakan identiti sesebuah kerajaan dan keistimewaan Sultan Melaka. Menjadi simbol kedaulatan Sultan yang memerintah. Adat istiadat, penggunaan warna, nobat, regalia dan cop mohon. Untuk menjawab soalan ini, murid-murid digalakkan menulis menggunakan ayat yang lengkap iaitu esei. Jawab dahulu soalan dan guna penanda wacana. Murid-murid juga digalakkan menjawab dalam bentuk perenggan, selain itu rujuk markah. Mari kita lihat jawapan yang lengkap. Ciri-ciri negara dan bangsa dalam KMM ialah kerajaan. Kerajaan muncul disebabkan adanya raja. Raja merupakan pemerintah tertinggi dan dibantu oleh pembesar. Seterusnya ialah rakyat. Rakyat menumpahkan taat setia kepada Sultan Melaka. Rakyat juga mematuhi undang-undang. Selain itu, kedaulatan. Kedaulatan adalah lambang kekuasaan tertinggi seseorang sultan. Mari kita lihat cara menanda jawapannya. Iaitu pertama, kerajaan. 2. Adanya sultan. 3. Pemerintah tertinggi. Markah keempat iaitu dibantu oleh pembesar. Markah seterusnya ialah rakyat.
Markah lain ialah taat setia, mematuhi undang-undang, kedaulatan, lambang kekuasaan tertinggi. Jawapan penuh ialah 6 markah. Di sini cikgu menunjukkan cara penulisan jawapan yang salah, iaitu ciri-ciri negara dan bangsa dalam KMM ialah kerajaan, rakyat, kedaulatan, wilayah pengaruh, undang-undang dan lambang kebesaran. Jawapan ini hanya merujuk fakta sahaja. Sekiranya murid-murid menulis jawapan berikut, maka jawapan yang diberi hanya 1 markah sahaja. Justru itu, murid-murid dilarang menulis jawapan sedemikian. Ceraian soalan B. Bagaimanakah Kesultanan Melayu Melaka memperoleh wilayah pengaruh yang luas? Soalan ini ialah soalan fakta. Soalan menanyakan cara KMM memperoleh wilayah pengaruh yang luas. Untuk pengetahuan murid-murid, terdapat 3 cara, iaitu taklukan atau peperangan, naungan dan peroleh melalui perkahwinan. Mari kita lihat jawapannya. 1. Terdapat 3 wilayah pengaruh, wilayah taklukan, wilayah naungan, peroleh wilayah melalui perkahwinan. 2. Wilayah taklukan diperoleh melalui peperangan. Pahang, Kuala Linggi, Kelantan, Rokan, Indragiri dan Kampar. 3. Wilayah naungan menerima ketuanan Kesultanan Melayu Melaka, sama ada melalui perkahwinan atau persahabatan. Contohnya, Linggar, Patani dan Kedah. 4. Perolehan wilayah melalui perkahwinan siasah atau raja. Kerajaan Majapahit menghadiahkan Siantan kepada Sultan Mansur Shah kerana mengawini puteri Majapahit. Untuk menjawab soalan, murid-murid digalakkan jawab dulu soalan, iaitu mengguna kepala ayat. Diikuti guna penanda wacana dan berperenggan. Jawapannya, Kesultanan Melayu Melaka KMM memperoleh 3 wilayah pengaruh yang luas, iaitu wilayah taklukan, wilayah naungan dan peroleh wilayah melalui perkahwinan. Wilayah taklukan diperoleh melalui peperangan. Contohnya ialah Pahang dan Kuala Linggi. Murid-murid boleh memberi 1 atau 2 contoh sahaja. Contohnya, Pahang dan Kuala Linggi. Seterusnya, selain itu, wilayah naungan ialah menerima ketuanan KMM. Ketuanan ini sama ada melalui perkahwinan atau persahabatan. Contohnya, Patani dan Kedah. Jawapan seterusnya, perolehan wilayah melalui perkahwinan iaitu perkahwinan siasah atau raja. Contohnya, Kerajaan Majapahit menghadiahkan Siantan kepada Sultan Mansur Shah kerana mengawini puteri Majapahit. Pemarkahannya ialah wilayah taklukan, wilayah naungan dan peroleh wilayah melalui perkahwinan. 2. Melalui peperangan. 3 contohnya ialah Pahang dan Kuala Linggi. 4. Menerima ketuanan KMM. Seterusnya jawapan perkahwinan atau persahabatan.
Patani dan Kedah, perkahwinan iaitu perkahwinan siasat atau raja, contohnya kerajaan Majapahit. Markah maksimum ialah 6. Soalan ceraian C. Maklumat berikut berkaitan dengan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Soalan ini berbentuk infografik. Murid-murid digalakkan membaca maklumat yang diberi sehingga tamat. Soalannya, sejauh manakah warisan Kesultanan Melayu Melaka masih kekal dalam kehidupan masyarakat hari ini? Markah yang diberi ialah 8. Untuk pengetahuan murid-murid, soalan ini adalah kebat. Soalan ini menanyakan warisan KMM yang masih kekal dalam kehidupan masyarakat hari ini. Mari kita lihat jawapannya. 1. Gelaran Sultan, menjadi ketua negara. 2. Institusi kesultanan, yang di-Pertuan Agong Ketua Negara. 3. Sistem pewarisan tahta putera sulung, Tengku Mahkota atau Raja Muda. 4. Undang-Undang Tubuh Negeri, Kerajaan Negeri Johor atau Terengganu. 5. Adat Istiadat Negara, Pertabalan atau Pemakaman Raja. 6. Kewujudan agama rasmi iaitu agama Islam. Mari kita lihat cara menjawab soalan ini. Murid-murid digalakkan menggunakan aras 4 untuk menjawab soalan kebat di atas. Antaranya ialah pengetahuan dan pemahaman yang sangat jelas, bukti atau contoh yang sangat sesuai, membuat inference yang tepat, jawapan yang sangat mendalam atau terperinci, komunikasi atau pengolahan yang sangat menarik. Yang terakhir, menunjukkan kematangan. Untuk menjawab soalan ini, murid-murid diingatkan menggunakan perkepala ayat iaitu jawab dua-dua soalan, seterusnya penada wacana dan berperenggan. Contohnya, warisan KMM yang masih kekal dalam kehidupan masyarakat hari ini adalah gelaran Sultan. Sultan masih menjadi ketua negeri di beberapa negeri di negara kita. Contohnya Selangor. Selain itu, pengekalan institusi kesultanan. Contohnya, Yang di-Pertuan Agong bertindak sebagai ketua negara. Seterusnya, sistem pewarisan tahta putera sulung. Tengku Mahkota atau Raja Muda bakal mewarisi tahta. Malah Undang-Undang Tubuh Negeri. Contohnya, Kerajaan Negeri Johor atau Terengganu. Mana jawapan munasabah yang lain? Dari segi permakahan, gelaran Sultan, Ketua Negeri, Selangor, pengekalan institusi kesultanan, ketua negara, sistem pewarisan, Tengku Mahkota atau Raja Muda, Undang-Undang Tubuh Negeri atau Negeri Johor dan Terengganu. Markah penuh ialah 8. Soalan 2. Raja berikut menunjukkan pentadbiran Kerajaan Melaka berasaskan sistem pembesar 4 lipatan. Pembesar berempat, pembesar ber-8, pembesar 16, pembesar 32. Ceraian soalan A. Jelaskan maksud pembesar berempat. Markah yang diberi ialah 4. Soalan ini ialah soalan fakta. Soalan ini merujuk sistem pentadbiran KMM iaitu maksud pembesar berempat. Jawapan yang diberi ialah 1. Terdiri daripada 4 pembesar, 2. Bendahara,
Penghulu Bendahari, Temenggung dan Laksmana. 3. Mentadbir peringkat pusat. 4. Sultan Melaka memberi kurnia kawasan pegangan kepada pembesar berempat. 5. Pembesar berempat mentadbir kawasan pegangan. 6. Mentadbir sesuatu wilayah, sungai atau pulau. 7. Mewujudkan hubungan dua hala dengan Sultan. 8. Sistem ini menjadikan pentadbiran KMM lancar dan tersusun. Okay, mari kita lihat cara menjawab soalan ini. Murid-murid digalakkan menggunakan kepala ayat, iaitu jawab dahulu soalan dan juga berperenggan. Maksud pembesar berempat adalah terdiri daripada 4 pembesar di KMM. Pembesar tersebut adalah bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksmana. Tugas utama pembesar tersebut mentadbir peringkat pusat. Jawapan lain ialah Sultan Melaka memberi kurnia kawasan pegangan kepada pembesar berempat. Justru itu, pembesar berempat berkuasa mentadbir sesuatu wilayah, sungai atau pulau. Pemakahannya ialah 4 pembesar. Mana-mana 4 pembesar tadi, iaitu bendahara, penghulu bendahari, temenggung atau laksmana, mentadbir peringkat pusat, kurnia kawasan pegangan, iaitu berkuasa mentadbir sesuatu wilayah, sungai atau pulau. Mana-mana 4 kali 1 markah. Markah penuh ialah 4 markah. Ceraian soalan B. Terangkan tugas pembesar berempat. Markah 8. Soalan ini adalah soalan fakta. Soalan ini merujuk tugas atau peranan pembesar berempat. Untuk menjawab soalan ini, murid-murid digalakkan untuk menjawab keempat-empat tugas pembesar berempat. Jawapan yang diberi ialah 1. Bendahara mempunyai tugasan dan peranan yang sangat penting, menjalankan tugas sebagai ketua pentadbir, sebagai ketua turus angkatan tentera, menasihati Sultan dalam pelbagai hal, menjadi pemangku Sultan. 2. Penghulu bendahari dilantik menguruskan perbendaharaan secara teratur. KMM mempunyai kewangan yang teratur. 3. Syahbandar mengutip cukai di pelabuhan. Hasil perbendaharaan akan disalurkan untuk kepentingan kerajaan, membeli senjata dan membina istana. 4. Temenggung menjaga keselamatan Kota Melaka. Jawapan tambahan yang kita boleh masukkan ialah 5. Laksmana sebagai Panglima Angkatan Laut Melaka. Mari kita lihat cara menjawab soalan ini. Sebelum menjawab, seperti biasa, murid-murid diingatkan menggunakan kepala ayat untuk menjawab dahulu soalan, masukkan penanda wacana dan berperenggan. Contoh menjawab, tugas pembesar berempat seperti bendahara menjalankan tugas sebagai ketua pentadbir, seterusnya sebagai ketua turus angkatan tentera. Selain itu, penghulu bendahari dilantik menguruskan perbendaharaan secara teratur. Kesannya, KMM mempunyai sistem kewangan yang teratur. Pembesar lain ialah Syahbandar yang mengutip cukai di pelabuhan. Hasil perbendaharaan akan disalurkan untuk kepentingan kerajaan. Seterusnya, Temenggung menjaga keselamatan Kota Melaka. Akhir sekali ialah Laksmana bertugas sebagai Panglima Angkatan Laut Melaka. Dari segi permakahan,
Setiap jawatan pembesar ialah satu markah dan setiap tugas pembesar satu markah. Kita lihat markah pertama ialah bendahara. Tugasnya ketua pentadbir, ketua turus angkatan tentera. Pemarkahan seterusnya penghulu bendahari, menguruskan perbendaharaan, sistem kewangan yang teratur. Syah bandar, mengutip cukai. Perbendaharaan akan disalurkan untuk kepentingan kerajaan. Temegung, menjaga keselamatan Kota Melaka. Laksmana sebagai Panglima Angkatan Laut. Mana-mana 8 darab 1 markah. Markah maksimum 8. Ceraian soalan C. Bagaimanakah sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka berjaya memperkukuhkan kegemilangan dan keunggulan kerajaan? Soalan ini adalah soalan kebat yang membawa markah 8. Soalan ini merujuk KMM berjaya menjadi sebuah kerajaan yang gemilang dan unggul hasil daripada sistem pentadbiran yang kukuh. Mari kita lihat jawapan yang diberi. 1. Mempunyai masyarakat yang tersusun. Terdiri daripada golongan pemerintah dan golongan diperintah. Rakyat bernaung di bawah pentadbiran sultan dan pembesar. Berjaya mewujudkan kesejahteraan negara dan bangsa. 2. Mempunyai sistem pentadbiran dan politik yang sistematik berdasarkan hierarki pentadbiran. Melaksanakan sistem pembesar 4 lipatan. Menjadikan pentadbiran KMM sebuah kerajaan yang unggul. 3. Menjadi empire yang terkenal. Mempunyai wilayah talukan dan naungan yang luas. Seluruh semenanjung Tanah Melayu dan pantai timur Sumatera. Meningkatkan pendapatan kerajaan. 4. Membentuk kerajaan yang gemilang. Mempunyai sistem perundangan yang tersusun. Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Keselamatan kerajaan terjamin dan terkawal. Mana-mana jawapan munasabah. Mari kita lihat cara menjawab soalan yang diberi. Seperti biasa, untuk menjawab soalan ini, murid-murid digalakkan jawab dahulu soalan, gunakan penanda wacana dan berperenggan. Jawapannya, KMM berjaya memperkukuhkan kegemilangan dan keunggulan kerajaan kerana mempunyai masyarakat yang tersusun. Masyarakatnya terdiri daripada golongan pemerintah dan golongan diperintah. Contohnya, rakyat bernaung di bawah pentadbiran sultan dan pembesar. Kesannya berjaya mewujudkan kesejahteraan negara dan bangsa. Selain itu, KMM mempunyai sistem pentadbiran dan politik yang sistematik, iaitu berdasarkan hierarki pentadbiran. Contohnya, KMM telah melaksanakan sistem pembesar 4 lipatan. KMM juga berjaya menjadi empire yang terkenal. KMM mempunyai wilayah talukan dan naungan yang luas. Contohnya, seluruh semenanjung Tanah Melayu dan pantai timur Sumatera telah dikuasai oleh KMM. Kegemilangan dan keunggulan KMM juga tercapai kerana mempunyai sistem perundangan yang tersusun. Contohnya, Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Kesannya, keselamatan kerajaan terjamin dan terkawal. Mana-mana jawapan munasabah. Mari kita lihat cara pemarkahan. Mempunyai masyarakat yang tersusun, golongan pemerintah dan golongan diperintah, di bawah pentadbiran sultan dan pembesar, mewujudkan kesejahteraan negara dan bangsa. Mempunyai sistem pentadbiran dan politik yang sistematik,
berdasarkan sistem pembesar 4 lipatan. Menjadi empire yang terkenal, mempunyai wilayah talukan dan naungan yang luas dan contohnya Semenanjung Tanah Melayu, Pantai Timur Sumatera. Seterusnya, sistem perundangan yang tersusun, contoh Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka dan juga keselamatan yang terjamin. Markah maksimum ialah 8 markah. Sekiranya murid-murid lihat, jawapan cikgu ada fakta, ada huraian, ada contoh, ada inferen kerana cikgu menggunakan bentuk pemarkahan holistik.